الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi tuan-tuan, perempuan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama kita merafahkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izin Allah taala, dengan taufik dari Allah, dapat sama-sama kita menyambung bacaan kitab bagi hati. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan menamatkan pengajian atau pembacaan kitab ini setelah hampir 3 tahun kita mengikuti kitab ini. Dan semoga apa yang kita sama-sama baca, sama belajar ini dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah amin kepada alamin. Dan insyaAllah pada malam ini fasal yang ke-10 yang terakhir dan tajuknya mengingati mati, Zikrul Maut. Salah satu bersifat-sifat mahmudah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada dalam diri setiap orang beriman, setiap orang mukmin. Dan mati ni sesuatu yang pasti. Nak atau tak nak, semua orang kena mati. Kalau orang tanya kita tak nak mati, tapi menjadi wajib atas kita untuk mati. Semua makhluk pasti akan mati. Ya. Cuma bagaimana kita mati? Situasi kita mati. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dah tentulah sebagai orang yang beriman, kita mengimpikan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu doa yang kita panjatkan setiap kali selepas solat. Allah makhtim, ya Allah tamatkanlah, khatamkan, tamatkan, habiskanlah. Ya? Bihusnil khatimah, dengan penghabisan atau penamat yang baik, yakni kematian yang baik yang Allah redha. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau ya Allah tamatkan kami bisu'il khatimah, dengan kesudahan yang buruk, kesudahan yang keji, kematian yang engkau tak redha. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang bernyawa, lebih lagi manusia lah, ditujukan kepada manusia, akan merasai mati. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Baik atau buruk akan Allah Ta'ala sempurnakan. Allah Ta'ala akan berikan pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya ia telah berjaya. Dan tiada kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Kata Allah, dunia ini hanya tempat yang memperdayakan manusia. Bagi kebanyakan manusia diperdayakan oleh keindahan dunia, keseronokan dunia.
Dan sakitnya mati ni adalah paling sakit di atas muka bumi ni. Ulama memberikan gambaran, analogi, umpamanya seperti mencabut pedang daripada leher tengkuk kita keluar ikut mulut kita. Sakit, pedih, azabnya mati. Atau perumpamaannya seperti kita melapah kulit binatang, kulit kambing. Kita ambil seekor kambing, terlapah dalam keadaan dia hidup lagi. Bukan dah disembelih tak, masa dia hidup ke terlapah. Apakah rasanya, pedih dan azabnya? Kan? Ketika Nabi SAW diambil nyawanya. Nabi pun terasa sakit, sedangkan malaikat maut mencabut Nabi yang paling lembut, tak ada lagi lembut melainkan ketika mencabut nyawanya Nabi yang mulia. Sehingga Nabi kata, kalau boleh sakit mati Nabi aku tanggung seorang, jangan kau tanggung atas umat. Ini kan kita yang sudah tentu pendosa, kan, yang banyak sangat dosa ni. Wallah ta'ala a'lam, bagaimanakah rasanya kita ketika itu. Walaupun semua orang hendakkan kepada husnul khatimah, tetapi sudah tentu dah tidak semua orang akan mendapatkannya. Melainkan orang-orang Allah SWT pilih. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, ketahuilah bahawa mengingati mati itu kelakuan yang dipuji, lagi dituntut oleh syarak. Diperintah oleh syarak, diperintah oleh Allah SWT. Dan iaitu mengingati mati itu sebab bagi membanyakkan ibadat. Boleh menjadi penyebab kita memperbanyakkan ibadat. Dan sebab bagi menyedikitkan dunia dan angan-angan. Banyak ibadah dan mengurangkan dunia. Dan mengurangkan angan-angan. Sabda Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalah, wala fi qalilin illa ajzalah, wa fi riwayah aktsarah." Bermaksud perbanyakkanlah, kata Nabi, wahai orang Islam, kaum muslimin, perbanyakkanlah pada menyebut dan arti kata ingat. Banyakkanlah mengingati hazimil ladzat, pemutus segala kesedapan, yakni mati. Nabi kata mati itu adalah pemutus segala kesedapan, pemutus segala kelazatan di dunia. Lazatnya makanan, lazatnya minuman, lazatnya bersama-sama isteri, lazatnya bersukan, lazatnya melancong, lazatnya apa-apa saja keseronokan di dunia ini akan putus apabila sampai ajal. Kan? Orang mati dah tak ada apa dah. Tak boleh rasa apa dah. Tak boleh merasa apa-apa dah. Kerana sesungguhnya mati itu tiada disebutkannya pada ketika banyak angan-angan. Dan dunia melainkan ia menyedikitkannya. Yang tadi disebutkannya pada ketika sedikit amal ibadat, melainkan ia membanyakkannya. Orang yang ingatkan mati, dia kata sedikitlah angan-angannya. Sedikitlah keinginan dunia. Adapun orang sentiasa menyebutkan dunia, kemewahan dunia, harta benda dunia, keseronokan dunia, dan banyak berangan-angan, akan menyedikitkan dirinya daripada mengingati akan kematian. Apa angan-angan? Angan-angan apa angan-angan? Berbeza dengan angan yang cita-cita. Kita boleh bercita-cita tapi tak boleh berangan-angan. Kan? Cita-cita ni benda yang menjadi impian dan usaha untuk mendapatkannya. Adapun angan-angan hanya impian saja. Tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Contoh anak kita nak SPM tahun ni. Bulan depan SPM. Dia kata dia nak 9A. Tapi dia tak baca buku.
Dia tak study, kelas tambahan tak pergi, apa kerja pun tak buat, duduk main game. Itulah angan-angan. Tetapi kalau dia kata dia nak dapat 9A, straight A, ada usaha yang kuat, study kuat, baca buku, buat latihan dan sebagainya, kelas tambahan, macam-macam usaha yang dia buat. Itu namanya cita-cita. Kan? Ada orang nak kaya, nak jadi milioner. Dia usaha sungguh-sungguh, bekerja, berniaga dan sebagainya untuk mencapai cita-cita. Tapi ada orang tak buat apa-apa. Kat kampung, kalau duduk kampung tu tuan-tuan, duduk pokok main dam je, dam haji. Dan semayang tak, haji 4-5 kali sehari pergi. Main dam. Tapi bercita-cita, berangan-angan untuk jadi kaya. Tak mungkin jadi kaya. Ada orang berangan-angan untuk masuk surga. Dan ada orang bercita-cita masuk surga. Beza kan? Orang yang bercita-cita masuk surga, dia akan beramal ibadat. Memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan amalan dia, wajib dan sunnah dia, untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Adapun orang berangan-angan, putus ke? Ada Ustaz? Okey. Ada. Ada? Dengar? Ada. Dengar. Dengar. Sebab saya punya blank tak apa. Dengar? Dengar. Okay. Saya punya laptop jadi gelap, tak apa, tapi dengar. Dengar Ustaz. Dengar. Yang penting dengar. Baik. Kita sambung insyaAllah. Dan Rasulullah SAW ditanya, Ayyul mu'minin akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Maksudnya, yang manakah orang yang lebih pintar? Orang beriman atau orang mukmin yang manakah yang paling pandai, paling genius, yang paling brilliant? Ia bersabda, Nabi SAW bersabda, yang paling cerdik, yang paling pintar Oh, Ustaz dah putus lah. Kena call dia, Jip. Jip, call dia. Okey. Okey, tunggu jap Ustaz masuk balik.
Hello, Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Ya, dengar Ustaz. Okay, nak guna apa nama telefon lah. Dengar, clear. Clear. Okay, insyaAllah clear. Okay, baik, kita sambung lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal itu mereka yang muhasabah dirinya dan beramal bagi bekalan selepas mati. Muhasabah dirinya, koreksi dirinya, mencari akan kesalahan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya, mengira akan dosa-dosanya dan bertobat daripada segala dosa-dosanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izan. Memadailah dengan mati itu sebagai pemberi pengajaran. Pengajaran yang terbaik ialah dengan ingat kepada mati. Maka orang ingat kepada mati tidak akan sama sekali berbuat kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takut dia apa yang berlaku selepas daripada dia mati. Dan ketahuilah bahawa mati itu satu huru-hara yang sangat besar. Huru-hara yang sangat besar. Huru-hara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia bukan satu benda yang menenangkan. Saat-saat kematian, saat-saat kita nazak itu satu yang sangat-sangat huru-hara. Kita akan berlawan antara nafsu dan iman. Kan? Untuk kita mati dalam iman tu, dia bukan mudah. Akan datang iblis merayu dan memujuk kita supaya kufur, supaya kita syirik. Dia datang berupa dengan contohnya ibu kita, mak kita, bapa kita, sebagainya, orang kita kasih, kita sayang. Dan kadang kita yang sangat-sangat dahaga sehingga kan kalau dituang segala minuman, air di atas muka bumi ini untuk menghilangkan haus, tidak akan hilang kehausan kita. Jika dihidangkan segala makanan, tidak akan hilang kelaparan kita. Itu huru-haranya saat-saat sakaratul maut. Kan? Sebab tu ni sakaratul maut ni maknanya orang yang macam mabuk, terhuyung hayang sebagainya. Kan? Dan datang iblis menawarkan contoh air kepada kita. Dan kadang kita yang dahaga, cuba di atas dunia kita dahaga, orang bagi air mineral sebotol, seronok kita kan. Begitulah ketika nak mati. Kan? Lalu iblis kata, kalau kau nak aku bagi air ni, kau mengaku aku Tuhan kamu. Bagi orang yang tidak beriman, maka ketika itu yang menjadi benteng kita ialah keimanan kita, amal ibadat kita. Bagi orang yang tak beramal ibadat, orang fasik, memang dia akan ikutlah perintah rayuan-rayuan tersebut. Dan jika kita tolak air itu, kita matilah kita husnul khatimah. Kan? Kalau kita terima air itu, maka matilah kita su'ul khatimah. Auzubillah min zalik. Sebab itu di antara tanda-tanda mati yang baik, kata ulama. Tanda-tanda mati yang baik ialah berpeluh. Dahi dia. Berpeluh berlawan dengan syaitan. Kan? Supaya dia mati dalam iman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah huru-hara yang sangat-sangat besar. Dan pada menyebutnya ada manfaat yang sangat besar. Kerana sesungguhnya ia meliarkan daripada dunia. Meliarkan kita. Maknanya kita sudah lari daripada dunia. Tidak menghiraukan dunia. Dan membawa kepada merindui kepada akhirat. Dan sebab yang melalaikan daripada kematian itu panjang angan-angan dan kena kasih kepada dunia dan jahil. Nabi pernah berkata, umat akhir zaman kita dah tu, akan ditimpa satu penyakit al-wahnu. Sahabat tanya, wa mal wahnu, apakah al-wahnu itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada mati. Itu penyakit tu, penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian. Itulah yang berlaku di Palestin ketika ini. Bukan di Palestin, tapi dunia Islam keseluruhannya. Bagaimana kita melihat orang Arab, kita ni padan dah jauh, ribu-ribu batu nak sampai sana kan. Tapi saudara mara je di sekitar tanah Jazirah Arab tu, semenanjung Arab tu, dikelilingi oleh negara-negara Arab yang kaya-kaya, super kaya. Kan? Hanya melihat sahaja, seolah-olah mereka sedang melihat cerita perang, combat cerita apa kan, tanpa berbuat apa-apa untuk membantu saudara mara di sini. Sebab apa?
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Bayangkan khadimul haramain, penjaga dua tanah suci, Raja Saudi lah, kan, boleh membuat normalisasi dengan Israel, laknatullah, boleh menganjurkan pelbagai konsert-konsert yang sesat, lagi menyesatkan di tanah Arab tu sendiri. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Bermaksud, jadikanlah kamu dalam dunia ini seolah-olah engkau orang dagang. Orang dagang, orang yang bermusafir, atau orang yang melalui jalan, orang yang bukan nak menetap. So, perumpamaan kita ni atas dunia ni bukan nak menetap, bukan nak bermukim, bukan nak bermastautin, tapi untuk bermusafir saja. Singgah saja. Singgah saja. Untuk kita pergi ke dunia yang kekal abadi, itulah hari akhirat. Dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka engkau jangan menanti waktu pagi. Maksudnya jangan bertangguh-tangguh ketika bertaubat. Bila buat dosa pada waktu pagi, maka pada waktu pagi itulah terus bertaubat. Jangan tangguh-tangguh pada waktu petang. Ataupun kalau kita ada nak buat sesuatu amalan, buat terus. Jangan ditangguh-tangguhkan. Ada rasa nak baca Quran, baca terus. Jangan duk tangguh petang je lah baca. Takut-takut tak sempat sampai petang. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka engkau jangan menanti waktu petang. Dan ambillah daripada masa sihatmu bagi masa sakitmu, dan daripada masa hidupmu bagi masa matimu. Ini hadis, kan? Irtanin khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla hiramik. Masa muda kamu sebelum datang hari tua kamu. Sebab apa? Masa muda ni gagah perkasa, semangat pun kuat. Kalau daripada muda kita istiqamah, pergi surau masjid ataupun menuntut ilmu, dengar kuliah, maka sampai tua kita akan terus menjadi habit kita yang kekal. Kalau tua baru nak buat, takut-takut dah tak kuat dan sebagainya. Tak ada keinginan, tak ada mood dan sebagainya. Macam-macam Allah Ta'ala sekat. Wasihataka qabla saqamik. Dan masa sihat kamu sebelum datang sakit. Sihat ni tengah sihat. Dan sihat kan senang nak buat ibadat. Kalau dah sakit payah. Wa ghina'aka qabla faqrik. Dan masa kaya kamu, masa senang kamu, masa mewah kamu sebelum kamu fakir. Maknanya kalau nak bersedekah, sedekahlah. Kata ulama, jangan tunggu nak kaya bersedekah, sedekah sampai kamu jadi kaya. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan masa lapang kamu sebelum datang masa sulit kamu, masa sibuk kamu. Sibuk tak sibuk, kita yang atur, tuan-tuan. Semua Allah Ta'ala bagi sama ada 24 jam seorang. Tak ada lebih, tak ada kurang. So jangan kita asyik dengan asal sibuk untuk kita kejar akhirat. Ada orang bila kita ajak dia pergi ke surau masjid, contoh lah kan, dia kata dia sibuk, kan, kerja dan sebagainya. Ada orang tu sibuk dengan anak-anak, beranak kecil sampai anak besar. Kecil, besar sampai besar, sampai nak kahwin pun dia sibuk lagi nak jaga cucu dan sebagainya. So kita lah yang melapangkan masa. Wa hayataka qabla mautika. Dan yang kelima, semasa kamu hidup sebelum datang kematian kamu. Baik, galakkan menziarahi kubur. Ini perkara yang boleh membawa kepada ingat mati. So cara macam mana nak ingatkan mati? Macam mana cara untuk kita mengingat kematian? Antaranya yang digalakkan ialah menziarahi kubur. Setengah daripada perkara yang membantu pada mengingati mati itu menziarahi perkuburan. Sabda Rasulullah SAW, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Bermaksud ziarahilah kubur, pergi kubur, tengok kubur, pergi ke kubur, ziarah kubur. Ziarah mak ayah kita, kubur kita, dan kita sebagainya. Kerana sesungguhnya ia mengingatkan kamu ke mati. Betul tak tuan-tuan? Betul.
Kan? Kita biasa solatkan orang. Kita bermula pada waktu kematian, kita pergi ziarah apa nama jenazah. Bila kita tengok jenazah tu, kita kena rasa bau, itulah kita suatu hari nanti. Dan itu akan merasai. Semua orang akan terbaring seperti jenazah tu. Sampai saat solat, kita membayangkan bahawa hari ini kesolatan orang akan datang, akan masuk, kita duduk sampai ke kubur. Tengok orang masukkan jenazah dalam yang lehat. Bayangkan suatu masa nanti, hati kita pula yang akan dimasukkan sedang dia. Itulah ziarah yang mendatangkan keinsafan, manfaat bagi kita. Ada orang pergi ziarah jenazah, kawan dia sebagainya, tapi masih kita tahu langsung teringat kepada kematian. Ada yang masih kufur pun sebagainya. Alhamdulillah min zalim. Maknanya tidak ada keinsafan kita. Sebab tu bila kita pergi kubur, digalakkan satu doa yang kita baca kan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana walakum al-afiyah. Assalamualaikum ahli diyar. Jangan sampai orang kubur bawa salam tuan-tuan. Kan? Lagilah kita. Kita beri salam kepada dia. Apa maksud dia? Salam sejahtera kepada kamu wahai penghuni kubur. Daripada orang-orang beriman minal mu'minin wal muslimin dan orang-orang Islam. Inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah akan datang. Bikum lalahiqun, bersama-sama kamu kita akan bertemu di alam barzakh, bertemu di alam kubur. As'alullah lana walakum al-afiyah. Aku minta dengan Allah Ta'ala supaya memberikan kesejahteraan bagi kami dan juga bagi kami. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya tudzakkirul akhirah. Aku telah melarang kamu daripada menziarahi perkuburan. Satu masa sebelum Nabi melarang orang pergi kubur, ada sebab-sebab yang tertentu. Lepas itu Nabi kata, lepas ni kamu sekarang kubur. Kerana sesungguhnya ia menyebabkan zahid pada dunia. Berpada-pada pada dunia dan mengingati akan akhirat. Banyak fadilat. Kelebihan orang yang menziarahi kubur. Kalau kita tak ziarah pun kita lalu tepi kubur. Tuan-tuan, setiap pagi Ahad atau Ahad pergi pasar kubur kan. Kan? Dekat kampung tengah tu kan. Depan tu kan kubur besar tu kan. Tak saja kita masuk baru dalam, baru kita berdoa, kita lalu. Kan? Kita pun baca Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Sallallahu alaihi wa sallam. Panjang Ustaz, tak ada. Tak apa kalau tak boleh panjang. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin. Cukup tu assalam, bagi salam. Bagi salam. Maaf. Kerana salam itu doa, salam itu doa. Next, jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Dan ketahuilah bahawa pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Kerana ia menjadi sebab bagi kesalahan bagi kalian selepas mati. Orang muda berangan-angan panjang mana sabar dia muda lagi. Tapi kita tua 50, 60 berangan panjang ni, itu satu benda yang tak menasabah. Kan? Walaupun belum tentu yang tua pergi dulu, yang muda mungkin pergi dulu, tetapi adat kata, kan? Hak muda tu presiden dia orang muda. Ya? Angan-angan. Nak jadi kaya, nak jadi itu, nak jadi ni, nak di sana, nak di sini. Kan? Berpada-pada lah. Pendekkan angan-angan. Bagi angan-angan masuk syurga kalau orang tu tidak berusaha untuk masuk syurga. Manusia berlainan pada panjang dan pendeknya angan-angan mereka.
Setengah mereka mencita-citakan panjang umur 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Kan? 1000 tahun. Kita pun nak 1000 tahun kan. Tapi Allah tak bagi. Allah hanya bagi kepada Nabi Nuh cuma tambah 1950 tahun saja. Lebih kurang kan. Sabda Rasulullah SAW, qalbu syaikh syabun ala hubbis nain, ulil aish wal mal. Hati orang tua itu dianggap muda apabila ia mengasihi dua perkara, lama hidup dan harta benda. Nabi kata orang tua ni, dia akan sentiasa muda apabila ia mengasihi dua perkara. Pertama, kasih kepada hidup, dan kedua, kasih kepada harta benda. Kan? Maknanya tuan-tuan, umur umatku kata Nabi, bain sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Average 63, 64, Nabi 63. So kata ulama kalau 63 tu masuk 64 dah subsidi. Tapi dalam subsidi tu masih nak kejar dunia. Kan? Tu something wrong lah tu dalam hati dia. Tapi tidaklah bermakna kalau kita sakit nanti kita tua dah 60, 70 sakit kita biar sakit, tak, bukan itu bermakna begitu. Kan? Kenapa tak berubat? Kenapa tak pergi hospital? Kalau ke hospital berubat itu orang yang hubbud dunia, susah pula tu. Dia sakit mandaklah kita berubat supaya dengan bila kita sihat balik dapat kita beribadat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya dia kendaki yang muda sini penuh kasih kepada keduanya. Okey. Dan setengah mereka menceritakan setahun, dan setengah mereka menceritakan 6 bulan, dan setengah mereka menceritakan sehari semalam. Kan? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengar. Kita bimbang tu terdengar. Hello. Dengar Ustaz, dengar. Okey. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan manusia itu dari segi ingat mati ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang tidak ingat mati langsung. Bahkan sangat jauh daripada mengingatinya dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Itulah orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang fasik. Ada, kita tengok orang ni ada. Kafir, mana Sabah ada kafir, lantak dia lah dia kafir. Kan? Bagi orang kafir ni, dia tak ada syurga neraka. Dunia dah syurga dia. Sebab tu dia puluh hidup atas dunia sungguh-sungguh. Kan? Tapi ada dengan Islam sendiri yang seolah-olah tak ingat kepada mati. Umur 60-70 tak erti ke masjid surau. Solat pun tak ada tuan-tuan. Yang tak solat, yang masih berjudi, yang masih minum dan sebagainya. Tapi dia tetap mengaku dia beragama Islam. Itulah namanya orang fasik. Golongan kedua, golongan yang banyak ingat mati untuk menimbulkan rasa takut dan gerun supaya dia lebih banyak bertaubat. Golongan ini kadang-kadang dikatakan tidak menyukai mati kerana berasa takut kalau dia tidak sempat untuk bertaubat sepenuhnya. Di samping mahu menambah kebaikan, meningkatkan bekal ke akhirat. Inilah namanya golongan orang awam macam itu. Kalau kita faham ni pun dah okey dah tu. Golongan orang awam. Sebab apa kita menyangka mati? Sebab kita takut, gerun, takut-takut tak sempat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingat mati? Kerana takut kita kepada azab kubur dan sebagainya. Dan yang ketiga ni golongan yang khusus, golongan para aulia Allah, wali-wali Allah, nabi dan rasul. Golongan muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Itu golongan yang sangat menantikan saat kematian itu. Kerana apa? Berasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apabila Nabi di saat nazaknya, malaikat offer dia untuk tambah supaya minta dengan Allah Ta'ala tambahkan umur Nabi. Kan? Nabi kata Rahiqul Makhtum. Kan? Nabi kata aku nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, rindu. Nabi pilih untuk mati. Itu peringkat atasan. Baik. Diceritakan daripada Mu'az bin Jabal anhu bahawa ia berkata, tidak aku melangkah satu langkah, melainkan aku menyangka bahawa aku tiada perikutannya dengan langkah yang lain.
Dan faedah bagi pendek angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadat. Baik, tanda orang yang mendapat petunjuk. Habis tuan-tuan. Tanda orang yang mendapat petunjuk. Alamat atau tanda orang yang mendapat petunjuk itu iaitu tidak lalai hatinya daripada mati. Maka pada pagi-pagi lagi ia bersedia sebelum mati itu dengan bertaubat dengan amalan yang baik. Maksudnya start bangun tidur tuan-tuan dia sudah bermula. Dia tidak menangguh-nangguhkan amalan untuk mendapat amalan yang baik, taubat yang baik. Kan? Bangun pagi, siap-siap, bersihkan diri, solat tahajud ataupun hajat seumpamanya, qiyamul lail, tunggu subuh, solat qabla subuh, solat subuh, baca Quran dan sebagainya. So, dia telah bermula daripada pagi. Ini orang pendek angan-angan dia. Orang panjang angan dia, dia tangguh lah, dia tangguh. Ya. Jika ia hidup sampai petang, dan izin Allah dia hidup sampai petang, maka ia syukur, orang itu bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala atas ketaatannya dan ia suka cita dengan kerjaan sia-sia hari ini. So tanda syukur ialah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkanlah larangannya. Kemudian pada petang itu ia memulai membuat persediaan hingga ke pagi-paginya. Petang ni maksudnya dah malam lah. Ya. Dia dah buat persediaan untuk pagi-pagi. Persediaannya awal pagi tu dah berqiyamul lail sebagainya. Maka ia bersyukur atas ketaatannya pada malam itu dan ia suka cerita yang tiada kosong malamnya daripada amalan yang soleh. Kan? Maknanya sampai ke nak tidur tu dia tetap beramal soleh. Sekurang-kurangnya apa tuan-tuan? Baca doa lah kan. Bismillah mahya wa amut. Sekurang-kurangnya istighfar astaghfirullahalazim. Ingat balik dosa-dosa pada siang hari. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kan? Lepas isyak contohnya kita buat apa? Baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Kan sunnah tu kan. Untuk tegang kubur, untuk menjadi peneman kita di alam kubur. Itu orang ingat mati kan. Antara amalan yang boleh kita buat sebagai ingat mati kita. Kalau kita tak buat mampu buat yang besar-besar, yang berat-berat, kita buat yang kecil-kecil. At least ada juga amalan untuk kita masuk kubur nanti. Dan kubur nanti, orang yang sentiasa melazimkan baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum dia tidur, menjadi peneman dia di dalam kubur. Orang yang rajin tahajud menjadi penerang dia di dalam kubur. Kubur tu gelap, untuk terangkan kubur, banyakkan dengan tahajud. Kan? Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang. Dan yang demikian itu tiada mudah, melainkan bagi mendaki hatinya kosong daripada cerita untuk sampai besok. Maka mati itu tuah kebahagiaan, tuah masuk kebahagiaan, keberuntungan baginya dan hidup itu bertambah kebajikannya. Satu hadis Nabi SAW, cara untuk kita ingat mati antaranya ialah khusyuk dalam solat. Ada hadis Nabi SAW sabda, Udhkuril mauta fi solatika fa inna ar-rajula ghairaha wa iyyaka wa kulla amrin ya'tajiru minhu. Bermaksud udhkuril mauta fi solatik. Ingatlah kematian dalam solatmu. Kita semua orang yang gunakan solat. Adakah kita solat itu kita benar ingat akan kematian? Jadi bila kita ingat mati, insya-Allah solat itu menjadi khusyuk. Tapi kalau kita solat ingat dunia, itu yang menyebabkan kadang-kadang rakaat pun kita tak ingat berapa rakaat. Kan? Kerana jika seorang mengingat akan mati solatnya, maka ia akan memperelok solatnya. Itu kata Nabi. Sekiranya orang itu solat dan kerana diingat akan mati, dia akan memperelok, memperbaik kualiti solat dia. Hak wajib, hak rukun dan ditambah dengan yang sunat. Tomak ninahnya,
tertib, kan? Adabnya. Sebab tu kita tengok alim ulama kalau dia solat, tuan-tuan, dia pakai jubah, dia pakai minyak wangi, kan? Dengan serban dia, dengan ridak dia dan sebagainya, kan? Bercelak dan sebagainya, gosok gigi atau bersugi dia, itu adab dia untuk memperelokkan solat. Sebab apa? Sebab dia ingat kepada kematian. Macam kita ikut dan je, kan? Solatlah seperti solat orang tidak menyangka dia masih mempunyai kesempatan untuk melakukan solat lain. Dan solat yang sedang dilakukan itu dia memang solat al-muwadda'. So Imam sebutkan solat al-muwadda', solat yang penghabisan. Nabi suruh kita solat seolah-olah solat itu the last solat kita. Esok lepas ni tak solat lagi. Bayangkan kalau itu solat kita yang terakhir, maka tentulah itu solat yang terbaik kita buat. Setiap kali solat mesti merasakan bahawa itu solatul muwadda', solat yang terakhir. Berhati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu meminta keuzuran kerana tidak dapat memenuhinya. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, nasihat untuk diri sendiri yang banyak dosa, yang banyak kelemahan, dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian untuk menuju ke akhirat. Janganlah kita bertangguh dalam melakukan amal soleh yang alasan sibuk, kerana selama hidup di dunia ini, insan, manusia, kita pasti tidak akan terlepas daripada kesibukan dunia. Dunia ada kesibukannya yang tersendiri, tapi jangan jadikan kesibukan itu sebagai halangan untuk kita beramal soleh. Lapangkanlah masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lapangkan masa kita, Allah Ta'ala akan lapangkan masa untuk kita. Tapi kalau kita sentiasa sibukkan masa kita, Allah Ta'ala akan sempitkan masa untuk kita. Kita akan sentiasa berasa dalam kesempitan, sentiasa akan berasa dalam keadaan yang tidak cukup masa. Orang yang berakal sentiasa mengutamakan urusan akhirat yang pasti datang dibandingkan dengan urusan dunia yang pasti ditinggalkan. Dan saya tutup dengan satu surah Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu bisyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dua benda, perkara yang sentiasa menghalang kita daripada ingatkan Allah Ta'ala, daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, harta benda kita, dan yang kedua, anak beranak kita. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, iaitu yang melalaikan diri mereka dengan harta dan juga anak pinak, maka mereka itulah orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu, yakni sedekah, zakat, infak dan sebagainya, sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal mautnya. Lalu dia berkata, ketika hendak mati, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lampatkan sedikit kedatangan ajal ke suatu masa yang sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui mengenai segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 9-11. Sama-samalah kita memanfaatkan hidup kita yang berpaki ini sebaik-baiknya amal soleh yang akan menggembirakan kita selepas kematian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.